Sekarang kita nak tengok yang single event. So kalau ingat lagi, hierarki single event tu bawah dia ada mutually exclusive dan juga non-mutually exclusive ataupun saya panggil inklusif lah. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, okay, ini single event ni maksudnya peak, dia happen once and peak one only. Okay, event itu berlaku sekali dan bila kalau kita pilih pun maksudnya pilih satu sahaja. Okay, yang kalau eksklusif ni maksudnya kita ambil satu tapi dua-dua kategori tu tak ada kena-mengena. Nanti kita tengok contoh lah. Okay, tapi kalau yang ini non-mutually exclusive ataupun inklusif, kita pilih satu je tapi dia termasuk dalam dua-dua kategori. Okay, so kalau macam ni, bila dia dah termasuk ni, dia punya secara, ni saya kata macam macam secara logiknya lah, secara logiknya, kalau kita dah kira dia, dalam A pun dia dah masuk, dalam B pun dia dah termasuk juga, maksudnya kita kena tolak. Okay, sebab dia dah kira dalam dua-dua kategori kan, tak aci lah. Asal pula kau punya kena kira dua kali, orang lain semua kira sekali. So kena tolak lah sekali, dia punya kena kira sekali je. Okay, dia tak boleh termasuk dalam dua-dua. So kita kena tolak balik. Okay, nanti dia punya formula, dia mula dah tambah, lepas nanti kena tolak balik. Yang ini tak payah dia tambah je kan. So yang ni kalau dah inklusif dia kena tolak. Okay, kita tengok contoh kat sini . Ini perbezaan antara mutually exclusive dan juga inklusif. So kalau kita pilih seorang student, saya pilih seorang student. So student itu boleh jadi sama ada lelaki ataupun student perempuan. Okay, dia mesti salah satu. Dia tak boleh saya pilih satu tu, oh dia lelaki dan dia juga adalah perempuan. Tak boleh. Tak ada. Tak akan berlaku. Tak ada . Geng-geng jat semua tak ada kat sini. Sila main jauh-jauh. So kalau gender, dia mesti satu sahaja, boy or girl. Tapi kalau dekat bawah ni kita tengok, boleh tak kalau kita pilih seorang budak lelaki tapi dia juga memakai baju warna merah? Boleh kan? Okay, boleh, apa tak boleh pula, lelaki sukatilah dia nak pakai baju apa pun kan. Okay, apakah keberangkalian saya pick seorang budak lelaki dan dia juga memakai baju warna merah. So ini yang dimaksudkan dengan inklusif. Tapi ni pun tak nampak sangat lah. Kalau nak tengok, kena tengok yang kira-kira punya. Okay, kita tengok ni terus. Find the probability of getting a number greater than 3 or a multiple of 2 when we throw a dice. Okay, kita baling dadu. So bila kita baling dadu, kita tahu sample space dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, apakah probability getting a number greater than 3? Number greater than 3 maksudnya lebih besar daripada 3. Lebih besar daripada 3 ialah yang ini. Okay, kita ada 4, 5, 6. Okay, greater than 3 or a multiple of 2 ataupun nombor gandaan 2. So nombor gandaan 2 kita ada 2, 4, 6. Okay, jadi antara dua kategori ni, dekat mana nombor yang dia intercept? Dekat dua-dua kategori dia masuk. Dua-dua kategori dia ada. 4 dengan 6. 4 dengan 6 kan? Okay, so kalau kita nak kira, mula-mula tadi dia nak probability of the number greater than 3. Kita ada 4, 5, 6. So kat sini ada 3 nombor lah. So 3/6. Probability of multiple of 2 kita ada 2, 4, 6. So sama juga, ada 3 nombor juga. 3/6 juga. Okay, so kat sini bila kita listkan macam ni, kita nampak oh ada 2 nombor ni, dia termasuk kat dua-dua lah. Dekat kategori greater than 3 pun dia. Dekat kategori multiple of 2 pun dia. So ada berapa nombor? Ada 2 nombor, iaitu 4 dan 6. Jadi kita tambahkan yang tadi sebab dia kata greater than 3 or a multiple of 2. Or kita tambah. Okay, so tadi kita ada 3/6 or kita tambah multiple of 2, 3/6 juga. Okay, tapi kita kena tolak balik
Nombor yang intercept tadi. Dia bukannya nombor 4 dan 6, bukan. Berapa nombor? Ada berapa yang intercept? Ada 2. So kita tolak balik 2 per 6. Okay, jadi kita tekan je kalkulator 3 per 6, 3 tambah 3 dapat 6, 6 tolak 2 dapat 4 per 6. So 4 per 6 sama juga dengan 2 per 3 ataupun nombor perpuluhan 0.7 macam tu kan. Apa? Dia 0.333, 0.6666 macam tu lah. 2 per 3, 0.667. Okay, jadi berada di antara 0 hingga 1. Okey lah. Kalau awak tambah-tambah, tiba-tiba jawapan awak tu lebih daripada 1, so maksudnya check balik. Ingat, probability mesti berada antara 0 hingga 1 sahaja. Dia tak boleh awak dapat lebih daripada 1. Okey? Faham tak? Ini ialah inclusive event. Okey, kita tengok yang ni. Ni pun menarik juga. A card is chosen at random from a pack of 52 playing cards. Okey, kita ada 52 card ni. Dia kata what is the probability of a king or a heart. Ni ambil sekali je tau. Kita ambil sekali je. Ingat single event dia berlaku pick one and it happen only once. Okay, kita ambil satu dan berlaku sekali saja. So ini ceritanya kita ambil satu kad je. So apa probability yang kita dapat dia king? So king kita tahu ada 4 bunga dia ni. So king ada 4. Jadi 4 per 52. Sinilah 4 per 52. Okay, ataupun a heart. Heart ialah ada 13. So 13 per 52. Okay, tapi kalau kita tengok king dan juga heart, ada satu ni yang dia termasuk dalam dua-dua kategori. Satu je, iaitu king of hearts. Kan? Okay, so satu je yang intercept kat sini. Jadi nanti kita tambah tau. King tadi 4 per 52. Saya buat kat bawah ni. 4 per 52. Tambah dengan yang heart tadi kita ada 13 per 52. Tapi kena tolak balik. Ada berapa nombor yang intercept? Ada satu je tadi kan, king of heart tu. So kita tolak balik 1 per 52. Jadi jawapan dia kita dapat 16 per 52. So kalau tekan kalkulator, dia bagi jawapan yang dah dimudahkan lah 4 per 13 ataupun nombor perpuluhan 0.308. The diagram shows class number for block E in PPD. Block E tu ialah blok akademik yang bukan blok akademik, blok kelas yang tinggi lah. Tu yang paling tinggi lah. Yang lain ada 2 tingkat je, dia ada 3 tingkat. Okay, 3 tingkat termasuk yang ground lah. So setiap level tu ada 8 buah kelas, 4 kiri 4 kanan. Okay, jadi kalau sampai atas kita ada sampai blok E24 kelas kita tu kan. Kita punya nama bilik itu tu ada sampai E24. Okey. Dia jawab macam ni, one digit is picked randomly. Dia ambil satu sahaja. Okey, maksud ini adalah single event. Okey, one digit is picked randomly from the number. Find the probability that the digit picked is, yang pertama ialah even number. Apakah kebarangkalian yang digit itu ialah nombor genap, even number. So nombor genap, bulatkan je lah 2, 4, 6, 8 kan, kira semua dia separuh lah. So dia jadi 1 per 2. 12 per 24, 1 per 2 sama lah. Okay, 1 per 2. And then yang kedua ni, kan kita pick satu je kan. Apa kebarangkalian yang kita pick tu dia adalah odd number dan dia juga adalah multiple of 3. So first kali, listkan dulu odd number. Okay, tengok yang bawah ni Listkan dulu odd number. Nombor ganjil. So nombor ganjil antara 1 hingga 24 tu kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Inilah dia listkan. Tapi dalam bab banyak ni pula, yang mana satu nombor multiple of 3. Okay, tengok yang atas ni je. Yang diwarnakan dengan warna merah. So antara nombor-nombor ni 1, 3, 5, 7, 9. So nombor mana yang multiple of 3? 3. Okay, lepas tu ada 9, lepas tu ada 15 dan 21. So ada berapa? Ada 4 sahaja. Jadi 4 per 24 ataupun 1 per 6 macam tu. Faham tak? Sebenarnya tak perlu pun list banyak-banyak yang bawah-bawah ni. Satu ni je cukup.
odd number. Tapi dia just nak bahagikan ikut kategori lah. Yang bawah ni pula ialah multiple of 3. Multiple of 3 ni 3, 6, 12 ni semua termasuk. Tapi kalau dia pilih satu nombor, nombor itu mestilah odd number dan multiple of 3. So saya rasa senang kalau kita tengok list kat atas ni je. Daripada odd number ni, manakah nombor-nombor gandaan 3? So ada 3, ada 9, ada 15 dan 21. Ada 4 sahaja. Okay, so terus dapat jawapan 4/24. Okay. The diagram shows sama class number for block E in PPD. Kita ada 1 sampai 24 tadi. One digit is picked randomly from the number. Okay, ingat dia kata one digit only. Okay, maksudnya ini adalah single event. Dia berlaku sekali dan ambil satu sahaja. Find the probability that the digit is picked, that the digit picked is multiple of 4 or less than 10. Okay. Ni dia ada bagi or So multiple of 4. Nombor gandaan 4 kita ada 4, 8, 12, 16, 20, 24. So semua-semua tu ada 6 lah. 6/24. Okay, lepas tu pula kat sini dia kata number less than 10. A number less than 10, so sampai 10 ni kurang daripada 10 10 ni nampak garisan biru ni. Kurang daripada 10, so kita ada 9 nombor. So 9/24. Okey, antara banyak-banyak ni, mana nombor yang dia termasuk dalam dua-dua kategori? Okey, ada 2 nombor, 4 dan 8. So nanti kita tambah 6/24 tambah 9/24, tolak balik dengan ada 2 yang intercept ni. Dia termasuk dalam dua-dua kategori. Tadi kita dah kira dia dekat multiple of 4. So kita tambah pula lagi dekat nombor yang kurang daripada 9. Okay, maksudnya 4 dan 8 ni dia dah terkira 2 kali dah. Jadi kita kena tolak balik. Ada berapa nombor yang kira 2 kali tu? Ada 2. So tolak balik 2/4. Tekan je kalkulator. Dapat 13/24. If. Okay, kat sini dia dah bagi table Dia dah bagi table untuk kita. Okay. If 50, bukan interviewer tu If 50 candidates come for an interview, 12 out of 20 male. Okay, maksud kita tahu male ada 20. Tapi 12 daripada 20 ni adalah experienced worker. Adalah pekerja yang berpengalaman. Okay. And 20 out of 30. So kita tahu female total ialah 30. Okay. Dan 20 daripada 30 itu adalah fresh graduate. Jadi sekarang dia ada 2 kategori tau. Satu kategori gender, iaitu male dan female. Satu lagi kategori ialah experience ataupun fresh grad. Okay, so ada 2 kategori. Jadi kat sini kita sesuai kalau gunakan table. So masukkan nilai dia. Kita tahu total besar dia ada berapa kandidat kat situ? 50. Dia dah bagi tahu pun. If 50 candidates. Okay, so ada 50 total. Yang ini total ikut kategori dia lah. Okay, ni bawah-bawah ni pun total ikut kategori. Soalan. What is the probability if one of the succeed interviewer is, okay, apa probability sekiranya seorang, ingat single event seorang, hanya ambil seorang dan berlaku sekali sahaja. Apakah probability sekiranya dia adalah experienced female worker? So terus je tengok dekat sini experience dan female worker. Dia mesti experienced female. So ada 10 je. So 10/50 terus ambil. Okay, jadi kalau tekan kalkulator terus dapat 1/5 ataupun kalau nombor perpuluhan 0.2 lah. Okay, lagi satu kat bawah ni. Apakah probability a fresh graduate or male? Kalau ada or kat sini, maksudnya kita kena guna tambah. Okay, a fresh graduate. Tengok fresh grad. Fresh grad punya total 28. Okay, yang ni lah 20 tambah 8 kan. So kita tengok total je 28/50. Male kita tengok kat sini. So ambil total je lah 20/50. Tapi antara 2 kategori ni ada satu intercept dekat nombor 8. Maksudnya 8 ni tadi awak dah kira dekat kategori pertama. 8 juga dikira dekat kategori kedua. Jadi kita kena tolak balik. Tolak balik dengan 8/50 sebab dia dah dikira 2 kali kat situ. Okay, so tadi kita tambah fresh grad tambah dengan male.
Lepas tu kita kena tolak balik dengan yang intercept ni. Okay, so tinggallah jawapan 4/5.